A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 235 insyaAllah. Hari ini kita akan menghabiskan kita akan menyambung surah Hud sehingga tamat. Kita berada di pengakhiran surah Hud dan kemudian kita akan masuk ke surah Yusuf. Jadi sebagaimana yang terpapar pada skrin kita pada hari ini, kita akan bersama-sama di ayat yang ke-118 hingga ayat 123 daripada surah Hud, dan kemudian kita akan masuk ke surah Yusuf daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-4 insyaAllah. Jadi insyaAllah kita baca dulu sedikit satu ayat dua ayat daripada muka surat ini 235. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati majlis kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu adalah ayat daripada 118 hingga ayat 119 yang baru saja saya bacakan. Ayat ini ayat 118 118, minta maaf ayat 100 laju pula okey. Mungkin ada kesilapan sikit, minta maaf tak termasuk okey. Jadi ayat 118 tak apa saya bacakan ayat 118. Dalam muka surat ni, muka surat 235 ni, ada kemungkinan orang yang akan merasai bahawa kenapalah Allah Ta'ala tak jadikan semua manusia ni di atas agama yang satu? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan manusia ni tak jadi macam-macam bentuk kan? Kalau kita tengok pada hari ni kan, ada orang yang kafir, ada orang beriman dan sebagainya. Kenapa? Ada orang berfikir mungkin, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua manusia ni semua Islam saja kan? Sebagaimana kita kata kan, malaikat kan, Allah Ta'ala jadikan malaikat ni satu saja kan? Satu saja maksudnya ialah semua taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala tak jadikan manusia ni semua di atas agama yang satu? Semua itu, jadi itulah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ni kalau kita tengokkan. Iaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Allah Taala tak bolehkah buat macam tu? Jawapannya boleh, tak ada masalah kan. Allah Taala bila dia nak buat satu benda, hanya kun fayakun saja. Kun fayakun. Jadi Allah Ta'ala kata, walau sya'a rabbuk, kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, Tuhan kamu kehendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah. Nescaya dia boleh jadikan manusia itu ummatan wahidah. Ummatan wahidah dalam tafsir dia kata ahlu dinin wahid, iaitu menjadi satu agama sahaja, iaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala telah menjadikan apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Allah Ta'ala kata tapi tidak. Allah Ta'ala jadikan manusia ini dalam keadaan berbeza-beza. Iaitu berbeza-beza ni mana? Bertelingkah. Maksudnya bertelingkah ni ialah ada yang Islam, ada yang tak Islam. Ada yang tolak agama, ada yang terima agama. Jadi itu memang kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memang jadikan macam tu sebab dia nak uji kita kan. Sebab tu manusia ni boleh pilih kan, nak Islam ke tak nak Islam ke. Bukan pilih makna boleh maknanya harus, tapi boleh makna Allah Ta'ala benarkan. Dalam keadaan benarkan apa? Itu keadaan manusia ni sekarang Allah Ta'ala nak uji mereka. Mereka nak Islam ke, terpulang pada kamu, tapi jaga kamu akan menghadapi
nasib kamu menghadapi nanti akibat kamu nanti atas perbuatan kamu tu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata wala yazaluna mukhtalifin, mereka itu berterusan berada dalam keadaan mukhtalifin illa man rahima rabbuk, kecualilah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka akan memilih agama tu. Jadi kita ni sekarang ni Allah Ta'ala beri peluang kepada kita kan, kita nak pilih mana, nak pilih Islam ke tak nak pilih Islam. Jadi sebab itulah maknanya sekarang ni kalau kita nak, kita tak tahu kan adakah kita ni termasuk dalam mana, tak, Allah Ta'ala bagi pilih pada kita. Jadi sebab itulah, jadi disebut ni siapakah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa man rahima rabbuk ni, iaitu orang yang mana dia pilih kebenaran tu. Jadi alhamdulillah kan kita telah menjadi orang-orang yang dipilih kebenaran, dan kita minta lagi, kita mohon lagi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus kan. Kita nak lebih lagi kan, nak terus berada di atas hidayah, dan kemudian kita nak berterusan, kita akan bertambah lagi hidayah kan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walizalika khalaqahum, Allah Ta'ala kata begitulah, kerana itulah, walizalika maknanya dalam bentuk begitulah Allah Ta'ala telah menjadikan kamu, iaitu untuk memilih ni, wa tammat kalimatu rabbik, dan telah putuslah, wa tammat kalimatu rabbik ni, itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah selesailah ketetapan Allah. Maknanya jangan kamu fikir lagi, la'amla'anna jahannam, Allah Ta'ala kata dia akan penuhkan jahannam, neraka tu, dengan minal jinnah, daripada jin, wan nasi ajma'in, dan juga manusia seluruhnya. Maknanya yang akan masuk neraka ni, masuk jahannam ni adalah manusia dan juga jin, iaitu siapa yang tak nak pilih agama yang benar. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala pilih kepada kita, Allah Ta'ala kirimkan Rasul, Allah Ta'ala tunjukkan tempat yang baik, Allah Ta'ala tunjukkan orang yang baik, Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni kan pilihlah orang yang baik tu kan, jangan kita ni pergi pilih kan, kalau tak, itu makna tanda yang tak baik bagi kita. Seterusnya insya-Allah kan kita masuk sekarang ayat yang ke-20 ayat yang ke-20 insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, ada ketinggalan sikit sini. Minta maaf ayat saya ada. Okey. Jadi insya-Allah saya tak pasti, kemungkinan masa copy paste ni ada kat sini ada tak betul sikit. Okey. Seterusnya ialah wakullan. Jadi insya-Allah kita tengok mushaf sama-sama. Wakullan. Perkataan wakullan tak ada sini. Tertinggal. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wakullan tu ialah, maksudnya ialah semua benda, semua yang diperlukan. Itu maksud dia. Kata tafsir kata wakullan tu maksudnya semua apa, iaitu semua yang diperlukan oleh manusia, semua yang diperlukan oleh kamu semua, naqussu alaika min amba'ir rusul. Wahai Muhammad, semua yang kamu perlukan, maknanya yang kita perlukan, yang diperlukan oleh kita dalam Quran ni, yang diperlukan oleh kamu wahai Muhammad, kullan naqussu, kami telah ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, min amba'ir rusul, daripada berita-berita Rasul. Maknanya berita-berita tentang Rasul-Rasul yang terdahulu, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, semua yang perlu telah diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi kita tak adalah kata ada lagi yang tertinggal, ada lagi yang Allah Ta'ala tak cerita. Tak ada. Semua yang Allah Ta'ala cerita itu adalah perkara-perkara yang diperlukan oleh kita semua. Jadi wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul, semua benda dah Allah Ta'ala cerita dah yang diperlukan oleh kamu. ma nusabbitu bihi fuadak, apa-apa yang akan dapat. Jadi ini ni ma nusabbitu bihi fuadak ni adalah merupakan, kita boleh katakan, iaitu apakah hikmah daripada penceritaan ni. Nombor satunya, semua benda yang diperlukan oleh da'i, orang yang nak berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diperlukan oleh Nabi kita sebagai pendakwah yang pertama, semua telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wa kullan naqussu itu yang pertama. Kemudian kenapa hikmahnya Allah Ta'ala menceritakan semua itu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada pendakwah-pendakwah. Kenapa ditinggalkan dalam Quran benda ni? Iaitu ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuannya, hikmahnya adalah kerana cerita-cerita ini akan mentasbitkan. Tasbit tu makna meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan hati kamu terhadap apa yang kamu bawa ni. Jadi artinya, kalau bayangkan kita ni kan orang yang bawa Islam, Nabi bawa Islam, tiba-tiba tak tahu apa-apa langsung apa yang berlaku dulu, tak ada kisah, tak ada apa, maknanya tak ada langsung, Allah Ta'ala tak ceritakan kisah-kisah ni kan, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Apa agaknya perasaan Nabi? Dia akan rasa lonely kan, dia akan rasa kesorangan, dia akan rasa, dalam bahasa, kesit, setengah kesit, aku seorang atas dunia ni yang bawa Islam ni kan.
sebelum ni tak tahu cerita apa, jadi Allah Ta'ala ceritakan. Jadi begitulah juga kita pada hari ini, kita ada sirah Nabi SAW kan. Dalam sirah Nabi tu kita boleh dengar lah, kita tahu kan cerita. Dan kemudian sebelum daripada Nabi lagi, kita dah tahu kan. Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh. Jadi kita akan rasa bahawa kita sebenarnya berjalan, orang yang berjalan di atas jalan Islam ni, orang yang membawa Islam ni, orang menyeru kepada Islam ni, mereka sebenarnya tidak keseorangan, tapi bersama-sama dengan mereka ialah gerombolan yang panjang sebelum daripada ni, iaitu orang-orang yang juga membawa Islam, yang bernama Adam, yang bernama Nuh, yang bernama Hud, yang bernama Saleh, yang bernama Ibrahim, yang bernama, mereka ni panjang kan, berakhir dengan Muhammad SAW, dan kemudian disambung lagi oleh pendakwah-pendakwah selepas itu. Jadi mereka ni adalah bersama. Sebab itulah kita kata sini, semua ni manusabbitu bihi fuadak, semua ni akan mengukuhkan pegangan kamu, meyakinkan kamu lagi kepada apa yang kamu bawa ni. Waja'aka fi hazihi al-haqqu. Jadi dalam ayat ni, waja'aka, dan telah datang kepada kamu, fi hazihi, di dalam cerita-cerita ini, al-haqqu. Al-haqqu tu kalau dalam bahasa Arabnya ialah fa'il. Fa'il artinya ialah al-haqqu, telah datang kepada kamu dalam ini semua. Bukan maknanya bukan maksudnya ialah telah datang kepada kamu kebenaran ini. Itu bukan sebab hazihi itu dia tu kalau dalam bahasa Arabnya dia muannas, dia perempuan. Jadi al-haqqu tu ialah laki, perkataan adalah perkataan laki. Jadi waja'aka fi hazihi, telah datang kepada kamu dalam semua ini al-haqqu, kebenaran. Jadi kita boleh nampak kebenaran di dalam mana? Di dalam kisah Nabi-Nabi ini. Apa yang diceritakan oleh Allah SWT ni menampakkan kebenaran-kebenaran. Dan kemudian yang kedua, yang pertamanya kebenaran, kemudian yang keduanya wa mau'izatun. Cerita-cerita ini hazihi, fi hazihi, ada mau'izah. Kemudian wa zikra lil mu'minin, dan dia merupakan peringatan kepada orang mukmin. Pengajaran, peringatan, nasihat kepada orang mukmin. Jadi semua perkara ni ada di dalam kisah-kisah ini, iaitu fi hazihi. Telah datang, Allah Ta'ala telah bawa datang kepada kita. Kita tengok sini kan, sekarang ni kita berada, kita katakan kita berada di penghujung, kita kata penghujung surah Hud, dan kita tahu sebelum daripada ni kita cerita berulang-ulang kali bahawa surah Hud ni adalah surah yang turun pada tahun yang ke-11, 12 kenabian, iaitu semasa Nabi SAW berada di Mekah, di penghujung berada di Mekah, sebelum Nabi kita SAW dihalau ataupun terpaksa keluar daripada Makkah Al-Mukarramah, tempat lahir baginda Nabi SAW. Jadi cerita-cerita ini memberi pengukuhan kepada Nabi bahawa dakwah mesti diteruskan, kerja mesti diteruskan. Kemudian seterusnya, wa qul lil ladzina la yu'minuna, dan katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina la yu'minun, kepada orang tak beriman. Ini sebagai penutup ni. Wa qul lil ladzina la yu'minun, dan berkatalah kepada orang-orang yang tidak beriman itu, i'malu ala makanatikum, i'malu, bekerjalah kamu, ala makanatikum, maknanya bekerjalah kamu di atas keadaan kamu ni. Makanatikum makna keadaan kamu. Tak apalah makna kamu nak buat, kamu nak menentang dakwah dan sebagainya, teruskan, tak apa. Inna amilun, kamu ingat bila kamu nak bekerja, nak terus ni, aku ni makna akan stop? Tak, aku tak akan stop. Aku akan, inna amilun, aku akan buat kerja aku. Jadi maknanya sekarang ni, kamu buatlah kerja kamu, tak apa, kamu tak terima sudah, kamu buat kerja kamu. Tapi tengok kan apa yang berlaku lah, mereka tetap juga nak mengganggu kan, nak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya kalau taknya, kamu buat kerja kamu, aku buat kerja aku, sudahlah kan. Tapi tak, kamu buat kerja kamu nak ganggu aku pula kan, kamu tak nak biarkan aku ni buat kerja aku. Itu jadi sepatutnya Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah SWT beritahu kepada mereka, sepatutnya kamu buat kerja kamu, buat. Kenapa kau nak sibuk pasal aku? Gitulah kan seolahnya kan. Kemudian yang terakhir ni, wantaziru, Allah Ta'ala kata wantaziru, beritahu kepada mereka ni, tunggu, tak apa, tunggu. Inna muntazirun, aku juga akan tunggu. Kamu tunggulah. Tunggu apa? Tunggu nasib kamu, tunggulah balasan daripada Allah. Kita tunggu ketentuan daripada Allah SWT. Kamu buat kerja kamu, aku buat kerja aku, kita tunggu sama-sama, siapa yang betul, sama salah nanti kan. Dan berlakulah selepas daripada itu, kita tengokkan di Badar, majoriti daripada ketua-ketua Quraisy Mekah ni telah dibunuh, mati terbunuh. Kemudian Allah SWT kata dalam ayat 123, ayat yang terakhir, walillahi ghaibus samawati wal ard, dan bagi Allah lah apa yang ghaib di langit dan juga di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, ni pengakhiran kita berada di penutup surah Hud ni. Jadi Allah Ta'ala kata terpulang pada mereka lah kan,
Sekarang kita dah beri cerita, dah beri amaran, dah semua dah sampaikan. Walillah, ingatlah bagi Allah itu ghaibus samawati wal ard. Ghaibus samawati wal ard. Apa yang ada ghaib, apa yang tak nampak, yang di langit dan di bumi, semua tu Allah Taala tahu sebenarnya. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Semua benda dia akan kembali kepada dia. Dia ingat kembali kepada berhala dia tak kan. Semua akan kembali kepada Allah. Ingatlah kata kan. Fa'budhu. Jadi kamu wahai Muhammad, wa'budhu. Wahai orang yang bawa Islam, jangan ikut cakap mereka tu. Jangan dengar cakap mereka. Fa'budhu. Kamu hendaklah hanya memperhambakan diri kepada Allah SWT saja. Wa tawakkal alaih. Dan serahkan diri kepada Allah, yakinlah dengan Allah SWT. Tawakkallah kepada Allah SWT. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan wa ma rabbuk, dan tidak adalah Tuhan kamu itu bighafil. Ghafil maknanya lalai. Ghafil maknanya tidak tahu. Ghafil maknanya terlepas pandang. Tak. Amma ta'malun, terhadap apa yang kamu buat. Maknanya apa yang kamu buat, kamu sampaikan. Apa yang disuruh oleh Allah SWT, kamu sampaikan. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala kamu buat, kamu buat. Maknanya apa yang kamu buat ni Allah Ta'ala tahu. Allah bukannya ghafil. Allah bukannya tak tahu, tak perasan. Tak. Allah Ta'ala tahu semua benda. Ada satu bacaan untuk yang terakhir ni ta'malun di sini kan. Di sini ialah ta'malun. Tapi ada bacaan dalam satu qiraat dia baca dengan ya'malun. Ya'malun makna dengan ya sini, bukan tak sini Ini tak. Ada setengah bacaan dia baca macam ni kan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Jadi kalau ya'malun maknanya mereka lakukan. Jadi mereka lakukan itu orang-orang kafir tu. Maknanya kita jangan rasa bahawa apa yang orang kafir buat tu Allah Ta'ala tak tahu. Tak, Allah Ta'ala tahu. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada kita, iaitu sebenarnya perbuatan mereka, kejahatan mereka, penyembahan mereka, mereka menganiaya, menzalimi orang yang nak bawa kepada agama ni, Allah Ta'ala sebenarnya tahu. Jangan ingat mereka mereka tak tahu. Jadi kamu buat kerja kamu, Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat ni. Jadi Alhamdulillah kita telah tamat surah Hud. Alhamdulillah kita akan masuk kepada satu surah baru pada hari ini, di muka surat ini 235, iaitu surah Yusuf. Alhamdulillah, kalau kita tengok di antara surah Yusuf dengan surah Hud ini, masa turunnya adalah tidak jauh berbeza. Dalam suasana-suasana yang hampir sama, iaitu pada tahun yang ke 10, 11 ataupun 12 kita katakan, iaitu turunnya surah ini. Jadi sebelum daripada surah Yunus, kemudian surah Hud, kemudian sekarang kita tengok pula surah Yusuf. Jadi surah Yusuf ni adalah satu surah yang istimewa dalam Al-Quran. Kenapa? Satunya, dia adalah merupakan surah ini adalah mengandungi cerita seorang Nabi bermula daripada awal kehidupannya sampailah kepada pengakhiran, kepada kehidupannya. Surah ini dipenuhi oleh satu cerita saja. Dia tak banyak cerita. Tak seperti surah Hud kita tengok. Tak seperti surah Yunus. Kalau kita tengok surah Yunus, namanya surah Yunus tapi dipenuhi oleh cerita-cerita Nabi-Nabi yang lain. Kita tengok surah Hud, namanya Hud tapi dipenuhi oleh cerita-cerita pelbagai Nabi-Nabi. Dalam surah Yusuf ni, kita akan tengok bahawa dia adalah nama dia Yusuf dan cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Dan cerita Nabi Yusuf ni, yang kita tengok dalam ayat ni, dalam surah ni, kita akan tengok bahawa dia tidak menceritakan banyak fokus kepada dakwah yang dia buat oleh Nabi Yusuf, tetapi dia lebih fokus kepada cerita tu dan bagaimana cerita ini mengobati suasana yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW. Apa suasana yang dihadapi oleh Nabi SAW pada tahun yang ke-10, 11 ni? Ialah kematian Khadijah dan juga kematian Abu Talib. Dua orang yang banyak mempertahankan Nabi SAW semasa di Mekah. Jadi selama lebih kurang 10 tahun mereka ini mempertahankan, sama ada di luar rumah oleh Abu Talib ataupun di dalam rumah. Dinaikkan moralnya, dimotivasikan oleh Khadijah binti Khuwailid. Walaupun kita tak tahu kita tak banyak, kita tak jumpa hadis yang meriwayatkan tentang Khadijah, kita tak banyak, tapi kita memang tahu kan Nabi SAW sangat-sangat sedih dengan kematian dua orang tu, sehingga tahun yang ke-10 kenabian, setelah Nabi SAW 10 tahun berdakwah, maka bila berlaku kematian dua ni, maka dalam masa yang tak lama hanya dikatakan beberapa hari, maka oleh kerana itulah maka tahun itu dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Bila Nabi SAW sangat sedih, Nabi SAW pergi ke Taif, dan juga berlaku lagi penganiayaan, kejahatan oleh orang Taif dengan berdarahnya sampai ke kaki dan sebagainya. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini. Jadi antara suasana yang sedang berlaku ialah surah ini ialah diturunkan dalam keadaan Nabi sedih. Dan sebab itulah maknanya surah ini dikatakan oleh ulama sebagai satu tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah artinya ialah penghiburan. Artinya ialah untuk mengobati
kesedihan yang didapat oleh Nabi. Sebab tu ada seorang tabi'in bernama Atha', seorang ahli tafsir, dia mengatakan, dia kata, sesiapa yang sedih dia boleh baca surah Yusuf ni, maka nescaya dia akan gembira. Tapi of course lah kan, dengan faham lah, bukan hanya baca saja, bukan hanya sebagai baca sebagai jampian, tapi bila baca cerita, bila baca, kita akan tengok bahawa surah Yusuf ni kita akan tengok bahawa keadaan dia seperti huruf W, sebagaimana kata setengah ulama tafsir, iaitu huruf W kita sekarang lah, iaitu daripada atas turun ke bawah, kemudian naik atas, kemudian turun ke bawah, kemudian naik atas. Jadi dia macam jadi melengkung macam tu, huruf W kan. Iaitu apa? Nabi Yusuf, kita akan tengok cerita dia dalam keadaan senang lenang bersama seronok bersama dengan ayah dia Nabi Yaqub AS, kemudian dia turun, dijatuhkan ke dalam telaga, kemudian naik balik, iaitu bila berada dalam istana Raja Mesir, dan kemudian menteri di Mesir, kemudian diturun balik apabila masukkan dalam penjara, kemudian naik balik, kemudian kerana apa? Dia menjadi orang besar di negeri Mesir. Jadi kita tengok itu. Jadi secara isyaratnya Allah SWT nak ceritakan kepada Nabi kita, dalam keadaan suasana Nabi kita yang sedih, yang susah pada masa itu, Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa kesedihan ini tidak akan lama kan? Selepas daripada kesedihan ini akan ada kesenangan, akan ada kegembiraan. Jadi kamu wahai Muhammad, janganlah sedih dengan apa yang sedang menimpa, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan menjadikan seseorang itu sedih selama-lamanya kan, maka dia akan selepas daripada itu dia akan gembira. Jadi insya-Allah kita akan tengok surah Yusuf ni. Surah Yusuf ni dikatakan oleh setengah ulama tafsir, dia kata bersesuaian dengan namanya Yusuf yang dikatakan berasal daripada perkataan asafa. Asafa tu dalam bahasa Arab yang mana sedih. Asafa, jadi Yusuf ni maknanya yang disedihkan. Jadi wallahu a'lam bisawab, itu adalah pandangan yang diberikan oleh kata-kata ulama. Okey, jadi insya-Allah kita akan tengok auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Itu adalah kita panggil sebagai ayat muqatta'ah. Ini muqatta'ah iaitu ayat yang terpotong-potong, alif, lam dan juga ra. Jadi dianya maknanya sebagaimana menurut majoriti ulama tafsir mengatakan maknanya Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang tahu tentang maknanya. Walaupun adalah pandangan-pandangan yang berbeza-beza yang mengatakan bahawa alif itu maknanya dan sebagainya. Tapi yang dipandang kuat oleh tafsir Jalalain, dia kata pendapat yang paling kuat ialah alif lam ra ini adalah ertinya adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apakah maksudnya yang sebenar. Kemudian Allah Ta'ala kata tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat daripada Al-Quran, daripada Al-Kitab tu kita Al-Quran yang mubin, yang jelas. Yang jelas maknanya dia tu apa ni? Muzhir lil haq ni, menjelas al-mubin maknanya jelas, maksudnya dia menjelaskan semua benda-benda yang kabur dan sebagainya. Kemudian inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya dalam bahasa Arab, kamu ni orang Arab, depan maknanya turun pada masa itu kan orang Arab kan. Dalam bahasa Arab Allah Ta'ala pelihara dalam bahasa Arab sampai sekarang kan. Jadi kenapa? Dalam bahasa Arab Arabiyyan la'allakum ta'qilun, muka-muka kamu ni faham. Jadi kamu tak faham juga tak tahu lah kan. Kalau turun dalam bahasa Cina ke bahasa apa ke, tentulah kamu tak faham kan. Sekarang ni turun dalam bahasa Arab kepada kamu semua. Kenapa kamu ni tak boleh ta'qilun? Sepatutnya ta'qilun makna tafqahun ma'anihi, kata tafsir kata, iaitu kamu memahami. Ta'qilun tu kamu faham makna-maknanya. Jadi memang mereka faham kan, cuma mereka tak nak terima. Jadi ada dua lah makna, tak semestinya orang faham tu dia akan terima. Jadi kalau kita ni, bagi kita ni kita terima tapi tak faham, jadi kita cuba faham insya-Allah. Kemudian nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan, kami ceritakan kepada kamu 'alaika ahsanal qasas, cerita yang the best, cerita yang terbaik kan. Bima auhayna ilaik, dengan apa yang diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad, hazal Quran, dalam Quran ni. Jadi kita katakan bahawa kisah Nabi Yusuf ni adalah ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Kenapa Allah Ta'ala mensifatkannya ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Kemudian Allah Ta'ala kata wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, sedangkan sebelum daripada ni kamu tak tahu pun cerita ni. Memang tak ada siapa pun yang tahu kisah cerita ni kan. Jadi orang Yahudi ni pernah bertanya kepada Muhammad, dikatakan di antara sebab, di antara disebutkan oleh para ulama, di antara sebab dia kata nuzul ayat Quran ni, ayat ni ialah orang Yahudi ni kadang-kadang datang juga ke Mekah ni. Jadi mereka bertanya Muhammad, dia kata tu macam mana orang-orang Bani Israel itu boleh berada di Mesir dulu, dan kemudian bagaimana mereka ni boleh dihalau balik keluar daripada Mesir. Jadi kemudian turunlah ayat ni. Itu satu pendapat kata. Dan kemudian
Macam mana boleh keluar daripada Mesir? Diturunkan surah Taha. Wallahu a'lam bisawab. Itu adalah di antara pandangan yang disebutkan oleh ahli tafsir nuzul Quran. Jadi kita katakan ke sini bahawa sebelum daripada tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafilin. Ghafilin artinya ialah tak tahu apa yang berlaku Nabi Yusuf ni bagaimana dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan sini dengan detailnya. Jadi kita pada hari ini pun kita boleh tahu kan, tak perlu kepada arkeologi dan sebagainya, kita boleh tahu dalam Quran ni yang menceritakan perkara yang benar-benar, yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La minal ghafilin iz qala Yusuf. Jadi Allah Ta'ala pun mulalah bercerita kepada Nabi kita dalam Quran ni, kepada kita semua dalam Quran ni tentang Nabi Yusuf. Jadi kita akan tengok sini kan, Allah SWT kata iz qala, ketika qala Yusuf, ketika berkatalah Yusuf li abihi, ayahnya iaitu Nabi Yaqub alaihi salam, dia kata ya abati, panggilan yang manja, ya abati. Kalau ya asal perkataan abi, abi itu ayahku. Bila abati itu mana wahai ayah kesayanganku. Jadi dia berkata, dia ni masa ni kecil lagi kan, inni ra'aitu, aku telah melihat dalam mimpi, inni ra'aitu, aku telah melihat ahada asyara kaukab, 11 planet. Kaukab tu maknanya planet tapi kalau kita dulu, kalau zaman dulu maknanya bintang semua kan, maknanya bintang lah, maknanya yang di langit kan, bintang-bintang di langit tu tak apalah kan. Tapi kalau ikut istilah sekarang ni dia kata planet ahada, ada 11. Kata 11 aku melihat, kata Nabi Yusuf, aku melihat ahada asyara kaukab, ada 11 planet, 11 bintang, wasyamsa, dan juga matahari yang besar tu, wal qamara, dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua ni sujud kepada aku. Apa ceritanya? Apa takbir mimpi ni kan? Bila berakhir nanti, barulah nampak. Bila berakhir dia surah Yusuf ni, barulah Nabi Yusuf pun berkata kan, itulah sebenarnya takbir daripada apa yang aku lihat semasa aku kecil tu. Cerita seterusnya tentang Nabi Yusuf ni yang betul ialah hanya dalam Al-Quran. Yang lain daripada Al-Quran mungkin betul, mungkin tak betul kan. Jadi insya-Allah kita akan tengok lagi sambungan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Nabi Yusuf ni dalam Al-Quran. insya-Allah setakat itulah saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi nanti insya-Allah di muka surat 236 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Dan jangan lupa insya-Allah untuk follow, untuk share kepada semua link yang kita beri ini kepada kawan-kawan semua kan. InsyaAllah, jadi moga-moga Allah SWT akan berikan insyaAllah kelapangan kepada kita, kemudahan kepada kita, kesihatan kepada kita, untuk kita terus dapat bersama-sama untuk menatapi setiap muka surat Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.